Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, seperti yang diwar-warkan, yang dijadualkan, setiap Jumaat malam Sabtu kita akan sama-sama menambahkan pengetahuan kita. Kita akan menjejaki, kita akan mencari cerita ataupun kisah 25 Nabi dan juga Rasul yang telah pun disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang baru mengikuti pengajian jejak 25 Rasul ini, sebenarnya malam ini adalah merupakan malam yang ke-15 sebenarnya. Malam yang ke-15 yang mana kita telah pun selesai menjejaki dua Nabi dan Rasul. Yang kita maksudkan Nabi itu pertama adalah Nabi Allah Adam. Kisah Nabi Allah Adam telah pun selesai dibincangkan. Manakala selepas kisah Nabi Allah Adam, kita telah pun berjaya menjejaki kisah cerita Nabi Allah Daud alaihi wassalatu wassalam. Ada beberapa siri juga. Jadi kalau digabungkan kisah Nabi Allah Adam campur dengan kisah Nabi Allah Daud, alhamdulillah kita dah memasuki 14 siri. Kalau tak silap saya, kita dah 14 siri pengajian ini berlangsung. Maksudnya kalau 14 siri itu bermaksud 14 minggu lah. Maksudnya 14 kali Jumaat. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang baru mengikuti, tidak mahu terlepas mengikuti menjejaki 25 Rasul ini, maka saya galakkan tuan-tuan supaya melihat kembali rakaman, rakaman pengajian tajuk dia Jejak 25 Rasul, kisah Nabi Allah Adam, kisah Nabi Allah Daud. Boleh tengok di YouTube, boleh akses di YouTube. Cari saja kisah Nabi Allah Adam, kisah Nabi Allah Daud. Yang channel itu adalah Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi dapatkan maklumat di situ. Kalau tuan-tuan tidak ingin ataupun nak melihat saluran lain, rakaman bagi kisah Nabi Adam dan Nabi Daud, boleh juga tuan-tuan melayari FB page Malaysian Tadabbur Academy. Malaysian Tadabbur Academy. Tuan-tuan akan jumpa rakaman kisah Nabi Allah Adam dan juga kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Okey, malam ini kita bersiaran melalui 3 saluran. Yang pertama, kita menggunakan saluran Zoom. Yang kedua, kita menggunakan saluran FB page Malaysian Tadabbur Academy. Dan kita juga bersiaran secara langsung di aplikasi TikTok. Jadi tuan-tuan boleh pilih nak ikut saluran yang mana.
Dan mungkin tuan-tuan lebih selesa dekat Zoom sebab boleh tengok nota. Kalau tuan-tuan lihat dekat FB page Malaysian Tadabbur Academy, boleh tengok nota yang dikongsikan di Zoom. Tapi sahabat-sahabat yang ikut di aplikasi TikTok ni tak boleh melihat nota lah. Namun begitu jangan bimbang. Tuan-tuan boleh tinggalkan maklumat tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan boleh mesej saya, letakkan alamat email. InsyaAllah kita akan hantar nota-nota yang mana ada. Ataupun paling mudah, tuan-tuan boleh join Telegram. Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Tuan-tuan masuk dekat Telegram tu, tuan-tuan akan dapati ada ada folder Google Drive, nota-nota bagi kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. So boleh dapat maklumat ke situ. Okey, kita teruskan dengan perbincangan kita. Episod pertama malam ini adalah berkenaan dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, Nabi Allah Sulaiman, semua orang sedia maklum, beliau adalah anak kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Kalau kita cari nama Nabi Allah Sulaiman, semua tahu ejaan Sulaiman tu apa? Sin, lam, ya, mim, alif, nun. Kalau kita cari nama Nabi Allah Sulaiman, diulang oleh Allah di dalam Al-Quran adalah sebanyak 17 kali. Cari nama Sulaiman, ada 17 kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Okey. 17 kali itu, tuan-tuan dan puan-puan, ia berada pada 7 surah. Ada 7 surah yang ada menyebutkan kalimah nama Sulaiman. Ada 17 kali Sulaiman tu, dia berada pada 7 surah. Surah yang 7 itu maksudnya pertama adalah Suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah ada 2 kali penyebutan nama Sulaiman. Surah yang kedua An-Nisa, ada sekali Allah sebutkan nama Sulaiman. Surah yang ketiga adalah Surah Al-An'am. Ada sekali disebutkan nama Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okey, sekejap. Sekejap. Okey, tuan-tuan yang ikut di aplikasi Zoom, suara saya jelas tak? Ada kurang jelas atau bagaimana? Jelas, jelas. Bagi maklum malas, Kak Mazida? Jelas, Ustaz. Jelas. Jelas, jelas. Jelas. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, kejap sekejap. Okey. Jelas Alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan, kalau boleh catat nama surah dan berapa kali disebut. Sebab dalam nota tu saya tidak letakkan nama surah. Cuma kita sebut 17 kali. Lebih satu daripada nama bapaknya, Nabi Allah Daud. Kalau Nabi Allah Daud, perkataan Daud 16 kali. Tapi kalau penyebutan Sulaiman, 17 kali. 17 kali ini berada pada 7 surah. Surah Al-Baqarah 2 kali. Surah An-Nisa 1 kali. Surah Al-An'am disebut sekali. Surah Al-Anbiya 3 kali. Disebutkan nama Sulaiman. Dan nama Nabi Allah Sulaiman paling banyak diulang oleh Allah adalah dalam surah semut, iaitu surah An-Namlu. Ada berapa kali? Ada 7 kali. Disebutkan dalam surah semut nama Sulaiman. Dan dalam surah Sabah ada sekali, dan satu lagi dekat surah Sad ada 2 kali. Itulah surah-surah yang ada menyebutkan nama Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Daripada 7 surah tu, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anbiya, Suratul Naml, Surah Sabah dan Surah Sad, cerita Nabi Allah Sulaiman yang paling panjang
sudah pasti dia berada dalam surah semut, iaitu Suratun Naml. Sebab tu surah semut, para ulama menamakan juga surah semut itu adalah surah Sulaiman. Nama lain dia. Sebab apa? Sebab penyebutan kisah Nabi Allah Sulaiman paling panjang dalam surah semut. Okay. Tapi malam ni kita bukan nak cerita kisah Nabi Allah Sulaiman dengan semut. Tetapi kita akan sampai nanti menjejaki bagaimana Nabi Allah Sulaiman dengan semut. Tetapi malam ni episod pertama, kita boleh katakan episod pertama ni adalah pengenalan, yang mana setelah kita mengetahui nama Nabi Allah Sulaiman disebut dalam Al-Quran sebanyak 17 kali, maka malam ni kita akan mendapatkan maklumat yang penting juga adalah bagaimanakah kemunculan Nabi Allah Sulaiman ini, bagaimanakah kemunculan Nabi Allah Sulaiman ini dalam Al-Quran. Maksud dia, kalau Nabi Allah Daud, bapa Nabi Allah Sulaiman, kita tahu watak Nabi Allah Daud muncul adalah sebagai seorang tentera. Watak Nabi Allah Daud, Allah ceritakan ia berada bersama dengan tentera Talut nak lawan dengan Jalut. Tapi Nabi Allah Sulaiman ni, macam manakah permulaan cerita dia? Nabi Allah Sulaiman, Allah mulakan ceritanya adalah setelah Allah ceritakan kisah bapanya. Maknanya, dalam Al-Quran dan juga hadis, kita tak jumpa bagaimana zaman kanak-kanak Nabi Sulaiman. Kita tak tahu cerita tentang bagaimanakah membesarnya Nabi Allah Sulaiman. Kita tak ada maklumat yang sedetail itu. Allah tak menceritakan kepada kita. Tetapi watak Nabi Allah Sulaiman dia muncul bersama dengan watak bapanya. Maksudnya Nabi Allah Sulaiman ni, Allah tak cerita dia. Kita tak dapat jejak. Kita tak dapat cari bagaimana kehidupan Nabi Allah Sulaiman daripada kecil. Kalau macam Nabi Allah Yusuf, kita tahu dia bermula daripada dia bermimpi sampai dia masuk penjara, kan. Kita tahu cerita dia. Kalau Nabi Allah Musa, kita tahu permulaan dia. Nabi Allah Musa, tahu kisah dia, macam mana emak dia letakkan Nabi Allah Musa di dalam kotak kayu tu, dalam tabut. Tapi Nabi Allah Sulaiman, muncul watak dia ketika mana dia sudah bersama dengan bapanya. Iaitu permulaan kisah Nabi Allah Sulaiman, Allah menyebutkan dia telah mewarisi daripada bapanya. Maknanya kita boleh kata watak Nabi Allah Sulaiman ni yang kita berjaya menjejaki dia dalam Al-Quran adalah bermula daripada Allah kata Nabi Allah Sulaiman telah mewarisi Nabi Allah Daud. Okey, mewarisi apa? Adakah mewarisi kekayaan wang ringgit ataupun apa? Surah apa yang kata? InsyaAllah kita akan sebutkan malam ni. Okey. Kemudian Nabi Allah Sulaiman ni, watak dia yang berikutnya, kalau kita susun kronologinya, setelah dia mewarisi daripada bapanya Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman ini dia pernah membantu bapanya dalam menyelesaikan beberapa masalah yang telah diajukan kepada bapanya. Maksud dia, Nabi Allah Sulaiman dia pernah bantu Nabi Allah Daud menyelesaikan beberapa isu yang dikendalikan oleh Nabi Allah Daud. Isu apa? Persoalan tentang apa yang Nabi Allah Sulaiman tolong bapa dia tu?
Nabi Allah Daud alaihissalam. Okey, kita akan sebutkan sebentar lagi insya-Allah. Dan susunan kisah Nabi Allah Sulaiman ini di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan Nabi Allah Sulaiman ni dia ada kuda-kuda yang cantik. Lepas tu kuda-kuda tu tangkas berlari. Laju dia berlari. Okey, nanti kita akan menjejaki kuda dia tu nama apa? Ada tak nama kuda tu? Lepas tu kuda tu cantik macam mana? Kenapa? Bila waktu Nabi Allah Sulaiman suka tengok kuda tu? Okey. Kemudian kita cuba masuk kepada kronologi yang berikutnya, iaitu Nabi Allah Sulaiman pernah satu ketika Nabi Allah Sulaiman diuji, Allah meletakkan ada satu jasad manusia yang tidak lengkap. Maksudnya Nabi Allah Sulaiman dia diuji oleh Allah dengan Allah memberi kepada dia seorang anak yang anak dia tu anak yang isteri dia melahirkan anak tapi anak dia ni dalam keadaan yang tidak sempurna. Jadi kalau kita susun kronologi sebab ini episod pertama tuan-tuan perempuan ya. Kita bukan cerita panjang ni sebab ini episod 1, tuan-tuan kena ikuti episod 2, episod 3, episod keempat untuk melengkapkan cerita Nabi Allah Sulaiman. Jadi malam ni kita mulakan daripada permulaannya dia mewarisi sesuatu daripada bapanya Nabi Allah Daud. Kemudian dia bantu bapa dia melaksanakan menyelesaikan beberapa isu. Kemudian Nabi Allah Daud dia suka melihat kuda dan dia diuji oleh Allah dengan satu jasad yang diletakkan di atas singgasana Nabi Allah Sulaiman. Sebab apa? Okey, kita akan ceritakan. Baik, kita masuk kepada kronologi yang pertama, permulaan dia. Okey. Kalau tuan-tuan rujuk dalam surah Sad, surah Sad, surah nombor 38, ayat nombor 30. Ayat 38, surah 38, ayat 30. Muka surat 455. Malam ni kita akan banyak merujuk surah Sad. Surah Sad. Surah 38 ayat 30. Okey, muka surat dia senang je. Kita akan rujuk muka surat 455. Kalau buka Quran, muka surat 455. Kita akan rujuk bermula ayat 30. Ambil ayat nombor 30. Okey, ayat 30 surah Sad, Allah menyebutkan permulaan kisah Nabi Allah Sulaiman ini, iaitu Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Okay, Allah memberitahu kepada kita bahawa Nabi Allah Daud ini Allah telah kurniakan kepadanya seorang anak namanya Sulaiman. Sulaiman itu kata Allah dia adalah ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba. Kemudian Nabi Allah Sulaiman ini innahu awwabun, dan dia seorang hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah permulaan. Okey, kita nak menjejaki kisah Nabi Allah Sulaiman ini. Allah bagi tahu kepada kita, Allah kurniakan kepada Nabi Daud anak namanya Sulaiman. Sulaiman itu ada dua ciri dia. Dia adalah sebaik-baik hamba dan dia adalah manusia yang sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, tuan-tuan, pegang maklumat ni awal-awal. Ingat maklumat ni awal-awal. Supaya nanti pada isu kuda, kita akan dapati macam mana nak faham isu kuda tu nanti. Okey, selesai untuk permulaan kisah Nabi Allah Sulaiman. Okey, kalau tuan-tuan tanya kisah remaja dia ada tak? Jawapan dia kita enggak tahu. Allah tidak bagi tahu kepada kita. Kisah dia masa kanak-kanak macam mana pun Allah tidak memberitahu kepada kita. Okey. Kemudian kita teruskan dengan sambungan kisah Nabi Allah Sulaiman ni. Okey, Nabi Allah Sulaiman, Allah menceritakan kepada kita
dia dikurniakan oleh Allah kepandaian. Jadi dia pun bantu ayah dia menyelesaikan beberapa isu. Okey, isu pertama kita kena rujuk dalam surah Semut. Dalam surah An-Naml, suratul Naml, tadi saya sebut surah Sad kan? Ni surah lain, maafkan saya. Kita ada satu surah lain, An-Naml, surah Semut, buka surah nombor 27. Ayat nombor 15, muka surat 378. Tuan-tuan kalau ada Quran ya, kalau ikut pengisian seperti ini, tuan-tuan kena ada Quran terjemahan dah. Kena Quran terjemahan, so boleh buka terus, muka surat 378. Cari ayat nombor 15. Okey. Ayat 15 surah Semut, surah yang ke-27, kita akan mendapati ada satu maklumat untuk kita dapatkan dulu kenapa Nabi Allah Sulaiman ni dia boleh bantu bapa dia jadi hakim. Kita kata assistant kepada bapanya sebagai hakim. Okey. Jawapannya dalam ayat yang ke-15 surah Semut, Allah telah kurniakan kepada anak beranak ni, Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman ilmu. Walaqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma. Allah kata kami telah berikan kepada Daud dan kepada anaknya Sulaiman ilmu. Maknanya Nabi Allah Daud dengan anak Sulaiman memang knowledgeable. Orang yang sangat pandai. Oleh kerana Allah memuji, Allah menyebut bapaknya ada ilmu, anaknya ada ilmu. So bapaknya seorang yang knowledgeable, anak dia pun knowledgeable, maka dua-dua anak beranak ni mereka saling membantu dalam menyelesaikan beberapa kes. Okey, kes yang pertama. Okey, kes yang pertama adalah isu kebun yang telah dirosakkan oleh kambing. Maksud dia macam ni. Nabi Allah Daud, dia telah dihadapkan, ada orang buka kertas pendakwaan. Ada orang buka kertas pendakwaan nak mendakwa tukang pemilik kambing. Ada pemilik kambing ni, kambing dia tu telah merosakkan, telah memusnahkan satu kebun. Okey. Jadi dalam isu tersebut, siapa yang patut dipersalahkan? Adakah kambing itu tak dipersalahkan apa-apa? Tuan punya kambing tu, dia ni patut dikenakan perlu bayar ganti rugi ke? Maka tukang kebun itu, dia telah membawa kes ini untuk diselesaikan. Mereka berjumpa dengan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Jadi, dalam masa yang sama waktu itu, Nabi Allah Sulaiman pun berada mendengar, menganalisis kes kebun yang telah dimusnahkan oleh kambing. Okay. Berapa jumlah ganti rugi yang perlu dibayar oleh tukang kambing ini, pemilik kambing ini? Jadi nak tahu cerita dia, maka kita kena rujuk. Okey, ada Quran ya, rujuk dalam surah Al-Anbiya, surah nombor 21, ayat 78 dan 79, muka surat 328. Cuba buka Quran, muka surat 328, ayat 78 dan 79, surah Al-Anbiya, surah nombor 21. Okey. Saya hanya cerita ringkas sahaja, kita tak cerita panjang. Sebab apa tahu? Saya nak cerita ringkas kerana isu ini kita telah bincangkan panjang lebar waktu kita menjejaki kisah Nabi Allah Daud. Sebab sebenarnya isu ini adalah isu Nabi Allah Daud. Ada kaitan juga dengan Nabi Allah Sulaiman. Sebab dia pun termasuk di antara orang yang memberikan cadangan solusi dia apa. Sebab tu kita bawa kembali isu ini, diletakkan juga dalam kisah Nabi Allah Sulaiman. Sebab tu saya katakan,
Kalau tuan-tuan dan perempuan nak apa ni, macam nak apa, kalau perempuan nak tahu uraian panjang lebar, kena tengok kembali rakaman kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Tapi kita ada waktu lagi, kita ulahlah sedikit lah. Pendek saja saya ulas, ringkas saja ya. Okey. Dalam kes ini, dalam kes tukang kebun dengan kambing tadi ni, maka dalam peristiwa ini, tukang kebun itu dia perlu menyerahkan kambingnya sebagai ganti rugi kepada kepada tukang kebun tu. Kan, berapa nilai kerosakan kebun. Jadi cara dia dia ambil kambingnya. Ambil kambing orang tu. Ganti rugi bagi kepada tukang kebun tu. Ini yang disebutkan riwayat tentang tindakan Nabi Allah Daud. Tetapi Nabi Allah Sulaiman, anak dia ni, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman ni, dia pun ada waktu tu, dia menganalisis, dia macam, dia berbeza solusi dia. Kalau Nabi Allah Daud, ambil kami orang tu, ganti rugi. Tapi Nabi Allah Sulaiman ni, dalam ayat nombor 79 surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala memuji Nabi Allah Sulaiman. Allah Ta'ala tak kata keputusan bapaknya Nabi Allah Daud itu salah. Macam ni kita kata Allah tidak kata salah. Sebab dalam ayat 79 surah Al-Anbiya, Allah memuji Nabi Allah Daud dan juga Nabi Allah Sulaiman. Allah mengatakan, wa kullan atayna hukman wa ilma. Dan sesungguhnya kami telah beri kepada Daud itu kekuasaan, kerajaan. Kami juga bagi kepada Daud pun kekuasaan, Nabi Sulaiman pun kekuasaan dan kerajaan. Dan kami juga telah memberikan ilmu. Okey. Saya bawa ayat sekejap Sekejap Allah Saya dah sebut tak mewarisi apa kepada Nabi Sulaiman tadi? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Saya tak bawa ayat mewarisi. Maafkan saya tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey, begini. Saya ulang sikit saya nak patah balik ke belakang. Baru saya perasan yang saya terlupa nak menyebutkan bahawa Nabi Allah Sulaiman ni, dia mewarisi apa? Sebenarnya Nabi Allah Sulaiman, dia mewarisi pangkat kenabian. Nabi Allah Sulaiman, dia mewarisi tampuk pemerintahan bapanya. Maksudnya, Nabi Allah Sulaiman, dia mengambil alih pemerintahan bapanya Nabi Allah Daud. Bahkan Nabi Allah Sulaiman ni kerajaannya lagi besar, lagi luas. Tapi kita tak sebut lagi tentang kerajaan itu. Sebab ini baru episod yang pertama. Kita cerita bentuk kronologi, ambil dulu yang mula. Ini bermakna Nabi Allah Sulaiman adalah raja yang kedua di kalangan para rasul. Makna erti kata lain, Nabi Allah Sulaiman ini dia adalah raja, juga merupakan rasul bagi Bani Israel. Mewarisi kenabian bapanya, mewarisi tampuk pemerintahan bapanya, bahkan lebih luas lagi. Okey. Kemudian sambungan cerita tadi itu, semasa bapanya itu mengendalikan kes isu tukang kebun dengan kambing tadi itu, maka Nabi Allah Sulaiman, dia ada pandangan lain, dia ada keputusan lain. Apa keputusan lain tu? Keputusan lain tu adalah macam ni. Nabi Allah Sulaiman, dia bagi solusi. Cuma itulah solusi Nabi Allah Sulaiman dengan Nabi Daud ini, dia dalam riwayat athar, dia tidak dalam hadis lah. Setakat saya tahu. Okey. Dalam ayat 79, kalau tuan-tuan nak dapatkan maklumat
Nabi Allah Sulaiman dikatakan dia tidak menyerahkan kambing itu kepada tukang kebun. Tetapi kambing itu dijadikan sebagai cagaran. Cagaran tu maksudnya macam mana? Pemilik kambing itu, dia perlu tanam semula kebun-kebun yang telah dimusnahkan oleh kambing dia tu. Macam tu. Kalau bapa dia ambil kambing dia, bagi kat tukang kebun tu, ganti rugi. Tapi Nabi Allah Sulaiman dalam riwayat mengatakan, dia kata, pegang dulu kambing orang ni. Jangan bagi kat dekat tuan dia dulu. Minta tuan dia ganti rugi bentuk macam mana, tanam balik. Tanam. Kalau zaman dulu ada durian musang king, pemilik kambing tu tanam musang king. Macam itulah contoh. Antara dua keputusan ni, antara keputusan Nabi Allah Daud dengan Nabi Allah Sulaiman kan, mana yang lebih the best keputusan dia? Dua-dua tu tepat. Tak ada yang salah. Tapi yang mana yang lebih, kita kata yang lebih solid lah, yang lebih tepat lagi, jawapannya Nabi Allah Sulaiman. Macam mana kita boleh tahu? Kerana dalam ayat 79 tu, Allah menyebut Nabi Allah Sulaiman ni, Allah kata, fafahamnaha. Tengok perkataan, fafahamnaha Sulaiman. Allah kata apa? Maka kami telah berikan kefahaman kepada Sulaiman. Allah tak kata kami beri kefahaman. Maksud kefahaman ni macam lebih detail, lebih faqih, lebih melihat menyeluruh kepada Nabi Allah Daud. Allah kata kami berikan kefahaman kepada Sulaiman. Lepas itu Allah kata kami beri kepada kedua-dua ni, Sulaiman, Daud, Sulaiman, hukma wa ilma. Bermakna keputusan Nabi Allah Daud itu juga adalah tepat. Tetapi yang lebih tepat lagi adalah anaknya Nabi Allah Sulaiman. Okey, itu isu pertama. Isu yang kedua yang Nabi Allah Sulaiman pernah memberikan cadangan yang berbeza dengan bapa dia adalah kes dua orang wanita yang memiliki dua anak lelaki. Cerita ini tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada. Cuma cerita ini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari juga riwayat Muslim. Saya ringkaskan. Dua wanita ni masing-masing ada dua anak. Wanita pertama ada seorang anak lelaki, wanita kedua ada seorang anak lelaki. Tiba-tiba salah seorang anak daripada dua perempuan tadi ni telah dimakan oleh seekor serigala. Telah dimakan oleh seekor serigala. Isunya sekarang, kedua-dua perempuan itu, mereka telah berbalah. Berbalah tu maksudnya, mereka masing-masing tidak mahu mengaku anak siapa yang telah dimakan oleh serigala itu. Mungkin nanti akan ada tanya, kenapa dia tak boleh kenal anak dia? Wallahu'alam, mungkin kembar seiras ke? Wallahu'alam. Adi kata, kedua-dua perempuan ini masing-masing tidak mahu mengaku serigala itu telah ambil anak yang siapa. Anak siapa. Okey. Kedua-dua perempuan ini, apa dia buat? Pergilah jumpa Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Kerana Nabi Allah dia seorang raja. Bawa isu ini kepada Nabi Allah Daud. Maka Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam mengeluarkan laporan, kan, anak
yang hidup tu adalah milik perempuan yang lebih tua. Maksudnya dua perempuan ni, seorang ni kakak, seorang ni muda sikit pada seorang lagi. So Nabi Allah Daud kata, okay, anak yang hidup ni adalah anak perempuan yang lebih tua. Okay, kita faham Jadi anak siapa yang dimakan oleh serigala tu? Anak siapa? Anak perempuan yang lebih muda itulah. Tetapi tak selesai lagi. Mereka bawa pula kes ini kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Mereka nak reconfirm lagi. Bawa pula kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Okay, Nabi Sulaiman ni dia buat macam mana? Nabi Allah Sulaiman ni dia nak bagi kat siapa? Kat anak yang hidup tu, anak perempuan tua tu ke atau perempuan yang lebih muda tu? Nabi Allah Sulaiman dia minta apa? Dia minta diberikan dia sebilah pisau. Dia minta pisau. Dia kata, bawa kepada aku pisau. Kenapa dia nak pisau? Kerana dia nak belah anak yang hidup tu. Lepas tu Nabi Allah Sulaiman kata, aku belah dua, ambillah kau seorang separuh. Setengahnya kau ambil, setengahnya kau ambil. Faham tak? Okey. Mesti tuan tanya, iya ke sampai macam tu nak kendalikan kes? Dalam hadis memang sebut macam tu. Okey. Kemudian apa yang berlaku? Kalau kedua-dua perempuan itu kata proceedlah cara macam tu, tentulah anak tu akan mati. Betul tak? Kalau dibelah dua, matilah. Okey. Tetapi di antara dua perempuan ni, perempuan tua dengan perempuan muda tu, perempuan yang muda tu dia cepat-cepat membantah. Dia membantah. Dia kata, jangan Sulaiman, jangan kau bunuh dia, tak payahlah nak belah dua, dia kata. Kan? Semoga Allah merahmati engkau, wahai Sulaiman. Lepas tu perempuan yang muda ni kata, okeylah aku mengalah lah. Dia kata, tak apalah, budak ni bagilah dekat kakak tu. Dia kata, bagilah dekat perempuan yang tua tu. Okey. Daripada ucapan perempuan yang muda tadi yang bantah budak itu dibelah, kan dibagi dua, Nabi Allah Sulaiman membuat keputusan bahawa anak yang hidup itu adalah milik anak perempuan yang membantah tadi. Sebab apa? Sebab perempuan tua tu dia tak bantah apa-apa. Kan? Yang membantah tindakan Nabi Sulaiman nak belah dua budak itu adalah perempuan muda. Kenapa perempuan tua tu dia tak membantah? Jadi daripada kes itu dapat kita panggil apa? Clue isyarat dia adalah anak perempuan muda tu. Sebab tu dia pertahankan, jangan bunuh. Tapi perempuan tua tu dia tidak cakap apa-apa. Okey, faham tak maksud dia? Itu adalah kes yang kedua yang Nabi Allah Sulaiman membantu bapanya dalam menyelesaikan kes. Okey. Kita dah berjaya menjejaki dua kronologi. Dalam episod pertama Nabi Allah Sulaiman ni, sekarang kita nak sambung lagi. Lepas tu kisah Nabi Allah Sulaiman ni apa pula? Okey, kita masuk kepada kisah dengan kuda. Tuan-tuan kena ikut setiap Jumaat ya kisah ni. Sebab kita kalau sebut Nabi Sulaiman mesti ingat kisah apa? Semut, mesti ingat kisah apa? Kisah jin Ifrit, mesti ingat kisah apa? Kan? Kisah burung Uhud. Kisah tu nanti dia akan datang selepas ini. Ni kita baru masuk yang permulaan dia. Kenapa kisah jin tu tak cerita sekarang? Episod 1. Okey, kita kena faham kisah jin, kisah angin, kisah semut tu ia terjadi selepas
episod yang kita sedang bincangkan ini. Okey. Nabi Allah Sulaiman ni, dah tengok pasal kuda ni. Okey, tuan-tuan boleh tengok dekat surah Sad. Surah Sad, ayat 30 sampai 33. Buka muka surat 455. Ayat 31 lah. Ayat 31, 32, 33. Buka muka surat 455 surah Sad. Macam mana kes kuda tu. Okey. Dalam ayat itu, Allah menyebutkan ayat 31 Allah mengatakan, Nabi Allah Sulaiman ni, Allah beri kepada dia suka tengok pertunjukan dia kata apa? As-Safinatul Jiyadu. Ayat nombor 31 surah Sad. Pada waktu petang, Nabi Allah Sulaiman ini dia melihat pertunjukan sekumpulan kuda. Yang kuda ini Allah memberikan ciri dia adalah as-safinatu al-jiyadu. As-safinatu ni dia merujuk kepada kuda yang cantik ketika mana dia berdiri. Maksudnya kuda tu apabila dia tak bergerak, dia berdiri, kuda ni sangat cantik. Cantik macam mana tahu? Para ulama sejarah mengkaji, ulama tafsir kata, kuda tu dia boleh angkat satu kaki. Kuda kan ada 4 kaki. Tak. Biasanya kuda kalau dia tak berlari, dia tak bergerak, dia 4 kaki lah, betul tak? Tapi kuda Nabi Allah Ibrahim ni, Nabi Allah Sulaiman ni, dia boleh angkat satu kaki. Maksudnya dia berdiri di atas 3 kaki. Pernah tengok tak kuda macam tu? Yang 3 kaki. Dia berdiri, dia angkat satu kaki. Maksudnya, satu kat depan tu dia angkat. Cuma 3 kaki je. Pernah tengok tak kuda? Itu adalah as-safinatu. Setiap petang saja Nabi Allah Sulaiman suka tengok kuda yang Masya Allah cantiknya, cara berdiri dia sangat menakjubkan. Al-jiyadu pula merujuk kepada kuda tu bukan sekadar waktu dia ketika dia tak berlari, duduk berdiri macam tu cantik 3 kaki. Kuda ni juga adalah tangkas ketika dia berlari dengan laju dan sangat hebat kalau digunakan dalam peperangan. Maksudnya kuda yang Nabi Allah Sulaiman miliki ni, setiap petang je, waktu petang dia tengok kuda-kuda dia ni, kuda-kuda dia ni yang bukan sekadar cantik ketika dia berdiri, tetapi juga hebat ketika digunakan dalam berlari. Itu kuda yang Allah sebut dalam ayat 31 surah Sad. Kemudian ayat 32, Allah kata lagi, Nabi Allah Sulaiman ni, apabila dia tengok Allah beri kepada dia nikmat kuda-kuda yang cantik, yang tangkas tadi tu, dia terus mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijabi. Okey, ayat 32 ni lah yang saya ingatkan, ayat 32 surah Sad ini berlaku perbezaan pentafsiran ayat. Berlaku perbezaan memahami ayat 32. Apa yang beza? Ada yang menterjemahkan, mentafsirkan ayat 32 surah Sad seolah-olah Nabi Allah Sulaiman ini leka tengok kuda tu, tengok kuda waktu petang tu sampai dia dah terlepas solat asar. Sampai dia macam terleka tengok kuda waktu petang tu sampai dekat maghrib dah. Kerana lekanya tengok kuda tu. Itu pentafsiran yang satu. Tetapi saya
berpegang juga kepada apa yang disebut oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Kalau kita fikirkan, kalau kita pegang tafsiran macam tu, takkan Nabi Allah Sulaiman boleh leka sampai tarah macam tu. Nak tengok pertunjukan kuda je. Sampai solat pun terlepas. Dia kan seorang Nabi. Dia seorang Rasul. Tadi kita belajar mula-mula, ingat tak? Allah puji Nabi Allah Daud, Nabi Sulaiman ni apa? Dia seorang hamba yang apa? Hamba yang sebaik-baik hamba, betul tak? Lepas tu dia seorang yang taat pada Allah. Takkan dia leka tengok kuda yang cantik, yang tangkas sampai tak sembahyang asar. Sebab itu para ulama kata, ayat 32 tu bukan menunjuk dia leka. Ayat 32 itu bertambah dia ingat kepada Allah. Apabila dia tengok kuda dia tadi tu cantik, kuda dia tu hebat tangkas kan. Orang gunakan, tuan-tuan tahu pertunjukan, bila nak tunjuk kuda berlari, dia bawa lah kan berlari. Macam kita nak tengok kereta kan, tengok kereta, pertunjukan kereta. Mesti orang bawa kereta tu, kona dia macam mana, betul tak? Masuk belok macam mana. Jadi kuda dia tu macam tu juga, dibawa pertunjukan berlari dengan laju, sampai lalu je di belakang gunung tak nampak lah. Okey. Jadi Nabi Allah Sulaiman ni bertambah-tambah dia ingat pada Allah. Dia ingat ni kesenangan Allah bagi pada dia. Okey. Bukan dia leka sampai dia sembahyang asar. Itu pendapat yang kita pilih pada mentafsirkan ayat 32. Okey. Ayat 33, Nabi Allah Sulaiman minta dekat anak buah dia, buat mai kuda tu dekat dengan aku, bawakan kuda tu dekat dengan aku, rudduha alai. Dia minta kuda tu dekat dengan dia. Dia buat apa? Fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Nabi Sulaiman dia buat apa dekat kuda yang dia tengok pantas, yang cantik, yang tangkas tadi tu? Dia usap betih-betih kuda dia tu. Lepas tu dia usap leher kuda. Cuba tengok orang yang jaga kuda. Dia akan buat apa dekat kuda dia tu? Dia usap apa? Usap leher kan? Usap leher kuda tu. Lepas tu, usap betih dia. Itulah Nabi Allah Sulaiman buat dekat ayat nombor 33. Faham kan? Faham maksud dia? Maka, apabila sampai ayat 33, habislah kisah Nabi Allah Sulaiman dengan kuda-kuda yang dia suka tengok pada waktu petang. Lepas tu, sambungan cerita Nabi Allah Sulaiman ni apa? Yang ni saya tak sempat dah untuk saya sambung. Sepatutnya malam ni kita akan masuk terus kisah satu jasad, satu mayat yang Allah letak, satu jasad yang Allah letak dekat singgasana Nabi Allah Sulaiman. Tapi kisah itu, sebab saya ada urusan nak keluar, ada urusan yang penting, bukan tak penting dengan tuan-tuan perempuan ni, tapi ada urusan yang lain yang saya perlu bersegera. Jadi saya fikir dengan kadar ni dulu pengisian pada malam ni. Jadi kalau setakat pukul 10:07 kita mula pukul 9 suku tadi, alhamdulillah kita dapat menjejaki kisah Nabi Allah Sulaiman. Episod yang pertama malam ni kita dapat mengetahui kemunculan watak Nabi Allah Sulaiman adalah munculnya dia mewarisi pangkat kenabian dan kerajaan bapanya. Kemudian Nabi Allah Sulaiman ini permulaan hidup dia membantu ayahnya memberikan solusi yang bagus, yang tepat apabila dihadapkan beberapa isu kepada Nabi Allah Daud AS. Yang ketiga, permulaan kehidupan Nabi Allah Nabi Allah Sulaiman ini, dia suka melihat pertunjukan kuda-kuda yang cantik ketika berdiri, boleh berdiri dengan 3 kaki sahaja, lepas tu berlari dengan laju kalau dibawa kuda itu. Dan Nabi Allah Sulaiman sayang kat kuda tu, dia usap lehernya dan betis kuda-kuda itu. Setakat tu permulaan kisah Nabi Allah Sulaiman. Minggu depan, hari yang sama, jam yang sama, 9 suku, kita masuk episod yang kedua, kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kita nak memulakan episod kedua, bagaimana terjadinya kisah satu jasad, iaitu anak yang dilahirkan oleh isterinya,
yang tidak cukup sempurna sebagai manusia. Kenapa jadi macam tu? Itu kena tunggu minggu depan kita ceritakan. Baik. Ada soalan di kalangan tuan-tuan dan puan dekat IB ada ke? Dekat Zoom ni ada ke? Okey, saya tengok dekat ni tak ada. Cuma mewarisi kitab Zabur juga kan Ustaz? Okey. Ada yang tanya, adakah Nabi Allah Sulaiman mewarisi juga kitab Zabur? Ayat tidak menyebut secara jelas, tetapi kita tahu Nabi Allah Sulaiman mestilah dia akan merujuk kepada kitab-kitab Allah secara umumnya begitu. Wallahu ta'ala alam. Baik, kalau tidak soalan, terima kasih kepada tuan-tuan yang ikuti di aplikasi Zoom. Juga yang mengikuti secara langsung pada malam ni, menemani kita mengaji malam ni, mengukuhkan kisah Nabi Allah Sulaiman dekat FB page Malaysian Tadabbur Academy, dan juga yang ikut secara langsung di TikTok. Jazakumullahu khair. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu yang berikutnya, Jumaat akan datang. Rasanya Jumaat akan datang tu kan orang mungkin ambil kesempatan untuk cuti kot, cuti di Pavali, tapi kita jalan jugalah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu. Terima kasih Ustaz.